Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya adalah Raja Hanaliza binti Raja Ahmad Tajuddin, pengasas kepada RH Qiraat Center. Saya rasa ramai tidak mengenali saya dengan lebih dekat. Jadi hari ini saya memberi pengenalan kepada diri saya dan bagaimana tertubuhnya RH Qiraat Center ini. Saya berasal daripada Ipoh, Perak, dan saya bersekolah di Raja Perempuan Primary dan juga Secondary School. Kalau Secondary School tu saya rasa ramai mengenali Mrs. Nada Rajah. Itu adalah pengetua ataupun guru besar kami. Amat strict dan juga penuh disiplin. Selepas habis persekolahan, saya meneruskan ke college iaitu Politeknik Engku Umar. Daripada Politeknik Engku Umar, saya masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang accountancy. Terus buat master saya di University of Wales, United Kingdom, dan juga buat saya punya PhD dalam bidang strategic management di Universiti Putra Malaysia. Ketika itu Universiti Putra Malaysia baru diberi nama Universiti Putra, sebelum tu adalah Universiti Pertanian Malaysia. Itu setakat yang saya punya diri dan juga di mana saya tinggal dan persekolahan. Saya masuk pula ke bab macam mana saya boleh sukakan qiraat sampai saya boleh namakan RH tu RH Qiraat Center Markaz tu. Pada tahun 2017, saya telah pergi ke Cairo selama 3 bulan dan tinggal di Hayu Sabiq. Dan di situlah saya didedahkan kepada berbagai qiraat. Kita ada 10 qiraat semua. Tetapi dalam masa 3 bulan itu, sebab saya pun pergi ke Nile Center bersama kumpulan, kita pergi tu berkumpulan, ada 5 orang kita semua. Kita belajar dekat Nile Center dengan homework banyak, wajib kan namanya. Saya ketika itu saya cuma mampu menghabiskan Asim, qiraat Asim dan juga Hafs Thayyibah dan juga Ibnu Kathir, Qalun dan Warash. Itu sahaja. Sebab masa itu saya pun berjalan juga. Saya pergi Alexandria, pergi Masroh, tengok 7 warna laut tu, pergi Fayum, pergi banyak-banyak tempat juga yang kita orang pergi berjalan. Naik kapal. So lepas tu daripada situ saya sudahlah minat sangat-sangat kepada qiraat ni. Kenapa saya minat? Sebabnya setiap qiraat ada saja perbezaan cara bacaannya. Ada baca imalah, ada baca tahsil, something that is unique to me, very very unique. So daripada situ saya selepas habis tempoh 3 bulan tu, bila saya balik ke Malaysia, saya rasa saya nak meneruskan lagi dalam bidang qiraat untuk diri saya. So saya pun invite guru-guru yang di Mesir untuk datang ke Malaysia. Dan daripada situ perkenalan saya bertambah rapat dengan Syekh Nabil dan isterinya Syekhah Karimah. So Syekhah Karimah pernah duduk rumah saya sehingga 2 ke 3 bulan dan menghabiskan saya kepada 10 qiraat, pengenalan dan juga bacaan kepada 10 qiraat. Ketika itu juga saya membuka peluang bacaan qiraat ini kepada kawan-kawan saya yang belajar bersama saya di Masjid Negeri Shah Alam, Masjid Negeri Selangor. Jadi di sana yang sebenarnya saya 4 tahun belajar di Masjid Negeri, menengah lanjutan sehingga dapat CJ Convocation. Lepas tu juga saya belajar teranum. Teranum tu memang saya tak boleh menyanyi, tak boleh langsung-langsung. Tapi sekurang-kurangnya saya mengenali nama-nama lagu-lagu taranum itu. Macam Bayati, Ras, Nahwan, Kurdi, Suara Korol. Setakat itu saja yang saya tahu tentang taranum. Lepas tu saya belajar sekejap dengan Ustaz Azizi. Ustaz Azizi naik ke atas, saya turun ke bawah. Memang tak boleh. Tak boleh. So setakat itu saya masih lagi minat kepada qiraat. Tiba-tiba terjadi COVID dan kita tak boleh keluar. Dan saya rasa ini adalah satu peluang keemasan kerana guru-guru yang saya mengenali masih ada di Egypt. Juga saya nakkan bidang dalam bidang qiraat ni, nak bagi ramai lagi mengetahui bidang qiraat. So saya terus tubuhkan pada tahun 2021. Saya tubuh
terhadap qiraat, nak bagi tahu ramai supaya ada lain cara bacaan, dan masih ini mutawatir terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas dasar itu saya fikir pula, kalau orang ni tak berapa cekap dalam bacaan, bagaimana dia nak meneruskan kepada qiraat? Maka saya buka dua ketika itu, bacaan tajwid. Dan saya test satu guru namanya Cik Amru, ada bersama kita hingga sekarang, yang amat bagus, yang amat teliti tentang bacaan tajwid. Jadi saya ambil dia untuk bahagian tajwid, dan saya ambil guru-guru lain ini untuk memperluaskan ilmu qiraat. Bukan senang nak mencari guru. Saya terpaksa menjalani proses interview, dan saya ni yang sebenarnya tidur awal. Pukul 10, 9.30 saya dah tidur dah. Jangan tanya saya cerita-cerita malam-malam ni. Memang saya punya brain tak berapa function sangat. Sebabnya saya siang, I'm a day person. Kalau siang tu otak saya cepat, saya boleh fikir. Orang tu cakap, saya boleh fikir apa dia fikir di belakang tu. 3 lapis, 4 lapis saya boleh fikir. Kalau malam, saya tak berfikir dah. Saya tengok apa yang hadapan. So jarang saya nak buat decision pada waktu malam. Okey. Lepas tu saya pun rekrut guru ni. Ketika ini kita telah pun mempunyai seramai 19 guru ke yang kita ada sekarang ni di dalam RH Qiraat Center. Tetapi kita pun telah meluas. Bila Allah lorongkan saya jalan ini untuk membuat RH Qiraat Center ini, guru timbul. Murid-murid yang tak ada pun datang daripada TCM. Itulah murid-murid saya awal atas pertolongan Haji Masri. Ya. Lepas tu saya pun dapat penginfak, dan saya dapat lagi seorang penasihat. Penasihat ni saya dah kenal dia daripada kecil, iaitu Yang Mulia Raja Azmi. Saya memang dah kenal dia daripada kecil, tapi on and off. Jumpa, ada kami buat program, 1-2. Lepas tu bila datang kepada RH Center, dia pun sebagai satu daripada one of the pillars yang banyak menolong saya. So daripada dia, kita dapat macam-macam program yang dia cadangkan. Misalnya macam i'rab, tadabbur, hadis, fardu ain. Yang of course saya memang masih tumpu kepada metodologi qiraat 10, Hamzah. Dan ketika ini program-program ini adalah semuanya percuma. So sesiapa yang tak, sama ada menelefon kami, telefon kami untuk dapatkan link tree. Kita dah buat link tree. Link tree ni dah cukup maklumat tentang setiap kumpulan. Masuk dalam kumpulan tu supaya mendapat maklumat terkini. Kita akan hantar poster selalu siapa yang akan datang, dan ketika satu masa dulu sambutan bagus. Jadi advisor ada tolong kita buat special syarahan. Dia ambil special teachers, good teachers yang daripada Malaysia lah, ustaz-ustaz kita dari masa ke semasa on certain topics of interest. Misalnya cabaran ketika kita menghadapi COVID, kerja tak ada, apakah patut kita buat, that kind of topic lah which relates to kita punya situation. Okey, itu setakat itu. Tapi saya pun yang sebenarnya nak ucapkan ribuan terima kasih, sebab setiap satu RH Qiraat Center ni bukan saya sendiri saja. Saya ada ramai kawan-kawan yang menolong saya daripada belakang, yang tidak meminta wang sama sekali. Daripada segi misalnya tolong jaga Zoom, tolong bagi pinjam Zoom, tolong kutipkan duit, tolong bagi semua, salurkan kepada guru-guru kita, infak-infak yang diterima, dan juga poster, siapkan list nama untuk kelas. Banyak tak terkata saya, hanya Allah lah yang membalas mereka ini. Ketika ini bila saya telah membesar sikit, saya ada mengambil staff-staff sendiri, iaitu tetapi staff ni adalah part time, bukannya full time, sebab kita pun tak boleh commit banyak lagi, sebab kita pun is not a profitable punya organisation. So daripada situ dapatlah saya yang pandai buat poster. Ketika ni saya ada manager iaitu Puan Syafinas, very good, very dedicated, dan tim dia adalah Cik Khairul Bariah. Dia daripada Mesir. Saya mengenali dia ketika 2017, masa saya mula-mula ke sana hari tu. So dia bolehlah cakap Arab semua. So menyenangkan saya. Tolong buat sijil ketika ini. Dia punya fokus ni sedang membuat sijil, dan saya dia sedang membuat sijil.
Dan saya ada lagi seorang iaitu apa nama ni, encik ke nak panggil apa, ke nak panggil dia ni, brother lah, brother Hakim, brother Tariq Hakim. Dia poster, specialist poster, bagi tahu je dalam masa sejam tu siaplah keluar 2-3 poster boleh keluar. So poster-poster yang keluar apa sajalah, macam saya nak buat slides ke apa ke, insyaAllah bagi pada dia. But of course they are all under Puan Syafinas lah. And Puan Syafinas is very very good daripada segi graphics, daripada segi internet, whatever lah, apa YouTube, Instagram, Facebook, kalau you nampak all is being updated and all that. The modern punya cara tu dia. Saya still the old school of thoughts that I need to write, because I used to have a secretary taking notes. So nak suruh saya buat all on the computer, I still cannot do it lah. That's it. Okay, sekarang kita balik kepada future plan. What do I have in mind? Setiap orang mesti ada hasrat, niat untuk masa depan. Of course, saya masih menumpukan RH Qiraat Center ini sebagai a one-stop center. One-stop center for what? For ilmu dunia dan akhirat. That's why we have fardu ain, kan? Macam solat, and then wudu, we have in detail by Ustaz Azizi. Dia imam masjid Bukit Jelutong. And then we have also hadis, which kita can emulate some, yang mana yang kita boleh, macam kesabaran, niat is so important. The first thing, the first topic is niat. What is our niat, kan? Whether it's good or bad. Sebab Allah hanya memandang kepada niat kita. So harapan, niat saya adalah untuk mengembangkan RH Qiraat Center sebagai pusat ilmu, sebagai pusat memberi semua maklumat. Apa saja maklumat yang diperlukan ada pada kita. Kita cuba sedaya upaya. Of course dengan izin Allah ya, insya-Allah. Dan apakah future plan saya? Satu tadi saya dah sebut, untuk melebarkan pasaran. Keduanya, saya bila kita kata melebarkan pasaran, sebab pasaran kita ketika ini adalah kepada orang-orang Melayu sahaja. Di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Brunei. I think we have some from Australia. Daripada Australia pun kita ada sikit. Itu je saya rasa yang kita ada. Is Malay lah. Mostly is Malay based. Maybe 90%. So kalau boleh saya nak lebarkan lagi ke Australia, ke China. So bila saya nak lebarkan, kebanyakan nota-nota kita, syarahan-syarahan kita adalah di dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Jadi saya mengharapkan bila saya tengok Astro boleh menukarkan straight away. If you are watching the TV in katakan bahasa Inggeris, dia boleh tukarkan terus. Yang orang yang bercakap tu, the actors and the actresses, terus cakap Melayu. So I would love to do that. But of course, kekangan is duit, kan? It's always money. So I am also looking at the peluang if anybody wants to come nak infak untuk buat program ini, menukarkan. Sebab kita dah ada very good program. Misalnya metodologi Qiraat 10 itu adalah tentang usul setiap qiraat. Apakah usul? Usul adalah cara peraturan, cara bacaan yang berbeza-beza tu semua dihighlightkan oleh Ustaz Amiri. So he is very good. He's also he was also from Cairo lah, daripada Universiti Al-Azhar rasanya. So kalau boleh saya nak sangat tukarkan semua software ni menjadi ke bahasa, pertama yang saya nak kepada bahasa Inggeris, keduanya kepada bahasa Arab, so that we can reach more people, and then ketiganya kepada bahasa Cina. Once kita dapat bahasa Cina, kita boleh terus masuk ke Chinese market. Chinese market is a very very big market. Berapa juta orang dia sekarang ni yang sebenarnya Islam, kan? So mungkin kita boleh lebarkan benda ini. And of course dalam impian dan cadangan saya adalah juga untuk membeli tanah. Sebelum membeli tanah tu, membuat yayasan, mendirikan sebuah yayasan yang tax free, supaya saya boleh membeli tanah dan terusnya membuat wakaf daripada segi letakkan sekolah untuk menghafal Al-Quran,
dan buat rumah-rumah. Pertamanya adalah rumah untuk guru-guru saya yang daripada Bersir ni. Semua nak datang kalau boleh. Yang ada seorang tu bagi tahu saya, Syekhah Samia, dia nak datang kalau boleh sebabnya suami dia adalah doktor. So dia boleh beri khidmat itu kepada saya. Dan saya ada juga Syekh Amru yang selalu bertanya kepada saya bila agaknya dia boleh duduk di Malaysia. Saya juga ada 2-3 lagi yang nak datang ke Malaysia. So macam Ustaz Khalid daripada Nile Center, Ustaz siapa nama tu, Mahmud juga daripada Nile Center. Mereka berkata pada saya jika saya ada rumah begini, dia orang boleh bagi khidmat. Sebab saya rasanya tak adalah nak charge mereka daripada segi sewa. Mungkin mereka bayar hanya api air dan tinggal di situ dan cuma beli makanan saja. Itu saja. Dan selain daripada itu, saya ingat nakkan ada masjid dalam wakaf itu. Jadi sekolah ada, masjid ada, is what do you say, is a nucleus on its own. Ada kedai sikit, mungkin ada klinik yang boleh bagi free untuk dialisis, and then we have locums coming in. Kan ini jangka ataupun apakah harapan saya untuk masa depan. So this is what I think of. Tetapi umur is also satu kekengan. We do not know how long kan. Sementara sedang sihat ni, inilah yang saya memikirkan. Bagaimana nak membesarkan, dan saya boleh bawa RH Qiraat Center dan menyediakan kelas-kelas untuk bimbingan daripada segi tahjwid, satu mungkin ada 4-5 kelas, and then lagi satu ni mungkin hanya untuk belajar qiraat. Okay, since saya masih dalam qiraat, saya pun nak bagi tahu kita ada beberapa program yang baru kita bawa masuk. Satu adalah yang kita ada ketika ini, ketika sebelum ini, iaitu 10 qiraat Thoriq Syatibiyah. Dan sekarang saya telah pun menyediakan infrastruktur untuk menjalankan qiraat 10 juga, tetapi dalam Thoriq Imam Al-Jazari. Sebab di Malaysia kita terkenal dengan Imam Al-Jazari, tapi kalau di tempat lain adalah Thoriq Thayyibah. Sama, no difference. It's peningkatan. Apakah bezanya antara Thoriq Thayyibah dan Thoriq Syatibiyah? Thoriq Thayyibah ataupun Thoriq Imam Al-Jazari merangkumi apa yang kita belajar di dalam Thoriq Syatibiyah. Bermaknanya apa saja yang kita, bila kita baca Thoriq Thayyibah itu, kita kena baca balik yang Syatibiyah. Misalnya Ibn Kathir. Ibn Kathir kita tahu kan, kalau nun mati dan tanwin berjumpa dengan lam dan ra, kita tidak dengungkan. Ia adalah idgham bila gunah. Tetapi di dalam Thoriq Thayyibah, Thoriq Imam Jazari, kita dengungkan. Lam dan ra jadi birunah. Maka kita kena buat 2 kali. Bila kita baca lam dengan ra tu tidak ada dengung. Lagi sekali kita baca berdengung. So itulah Thoriq Thayyibah. Jadi yang sebenarnya bila kita belajar Thoriq Imam Jazari ni, bertambah luaslah kita punya pengetahuan tentang satu-satu qiraat. Nombor 1. Yang keduanya, kita akan bertambah mantap dari segi Thoriq Thayyibah, Thoriq Syatibiyah. Okey, kita bertambah mantap daripada segi Thoriq Syatibiyah kita. Next program kita yang baru adalah tutorial. Apakah tutorial? Tutorial ni kalau kat universiti, bila kelas tu terlalu besar ataupun subject matter tu terlalu susah, maka kita ada tutorial group, a special group. That means you can go, mungkin 10, 15 orang, 30 at the most. Ada, bukan lecturer yang mengajar. Selalunya student yang 4th year ataupun students yang telah tamat. Macam kami di RH Qiraat Center, saya beri kepada tutor kami adalah semua students yang telah tamat, kebanyakannya 10 qiraat Syatibiyah, dan mereka mengajar sebagai tutor. Kenapa kita nak ada tutorial program ni? So kita punya tengah-tengah adalah berbayarkan qiraat, dan saya rasa kita punya fee reasonable, very very reasonable. So daripada situ kita bagi 2 support. Di atas adalah metodologi cakap Melayu Ustaz Amiri,
detail macam mana cara nak buat. Ini patut baca imalah, apa cara imalah, apakah dia imalah, di manakah patut, semua tu. Okey, dan kita belajar dengan Syekh Arab supaya betul kita punya makhraj dan sebutan semua. Dan semua guru saya diberitahu jangan hanya nak menamatkan seseorang itu, nak cepat-cepat habiskan 30 juzuk. Tak boleh. Kat RH Qiraat Center, semua guru-guru Arab kami menegur kalau bacaan daripada segi makhraj, daripada segi sifat, daripada segi sebutan tak betul, akan ditegur. Ya. Itu sebabnya kita hendakkan guru ni kat tengah-tengah ni. So di bawah ni kita ada tutorial balik kepada orang Melayu. Atas Melayu, bawah Melayu. Tengah-tengah tu yang berbayar tu adalah dengan guru Arab. Jadi yang di bawah ni tutorial session kita akan adakan untuk semua kiraat. Ketika ni banyak kiraat yang kita dah jalankan dan sedang berjalan. So ini bukan khas untuk RH student sahaja. Dibuka pada siapa saja nak masuk, ya, yang untuk nak mengetahui lebih. Kalau dah belajar dengan guru lain ke, pernah pergi ke Mesir ke, ataupun sekarang masih sedang belajar dengan mana-mana guru ke, tidak ada masalah. Sila datang ke RH Qiraat Center. Masuklah di dalam tutorial, bahagian tutorial. Ini adalah kelas bimbingan. Misalnya tengah jalan jatuh ni, kita pegang, kita bawa bagi tahu, dan kita kata itu ada parit, tak boleh pergi kat situ. That is the situation. Lepas tu kita ada selawat. Selawat kepada Rasulullah SAW. Kita tahu kan hari Jumaat sepatutnya kita memperbanyakkan selawat. Jadi silalah masuk pukul 9.30 pagi ke 10.45 bersama Syekh Amru, dia akan membaca selawat dan juga Asma'ul Husna, insya-Allah. So setiap Jumaat insya-Allah. Tetapi waktu di Mesir adalah pukul 3 pagi, 3 subuh, belum subuh. Tapi kita panggil macam itulah kan, pukul 3. Jadi for his sacrifices tu, saya rasa kita di sini, saya dah buat pukul 9.30 pagi, bolehlah ajak saudara mara, kawan-kawan semua untuk bersama dengan kami. Dan kita ada lagi satu, bacaan Al-Kahf. Kan kita juga elok kalau kita baca Al-Kahf untuk hari Jumaat. Apakah hari Jumaat? Bila Khamis tu Maghrib, waktu Maghrib, orang bang Maghrib tu dah masuklah Jumaat, dan sebelum masuknya Maghrib di hari Jumaat itu. So ketika itu adalah Jumaat, dan banyaklah hadis-hadis berkenaan dengan Al-Kahf ni. Kalau saya cerita pula kan, dah jadi bab lain pula. Jadi kalau kita gunakan guru-guru kita yang bernikah, kita invite hanya muslimat, hanya wanita. Tetapi bila kita invite guru-guru kita yang lelaki, open, lelaki dan perempuan boleh masuk. Tapi ini adalah on trial basis. Kalau tak ramai yang memasukinya, kita kena fikirlah macam mana, sama ada kita nak teruskan ataupun tidak. Saya rasa saya dah cakap panjang lebar untuk mengenali saya, mengenali RH Qiraat Center, mengenali apa yang ada di RH Qiraat Center. Okay, sebagai kesimpulannya, RH Qiraat Center ada yang pertamanya yang kita ada adalah tajwid, terbuka kepada semua. Daripada budak kecil yang tahu baca Quran 6 tahun, 7 tahun nak belajar alif bata, boleh masuk. Keduanya, kita juga ada tajwid ni sampai bila-bila lah kan, sampai dah tua pun. Lepas tu kita ada qiraat, belajar cara bacaan yang berlainan-berlainan, qiraat 10. Kita ada 2, iaitu Thoriq Syatibiyah, dan kita juga ada Thoriq Thayyibah. Dan ketiganya, kita ada bahasa Arab. Sesiapa yang ingin mengikuti sama ada percakapan, tulisan, Al-Quran tu terjemahan antara Al-Quran kepada bahasa Arab dan gunakan sebagai percakapan pun kita boleh. Ni semua customized package. Apakah makna customize? Customize ni adalah mengikut kesesuaian dan keperluan pelajar itu. Kalau macam misalnya ketika ini kita ada dentist yang di Cairo, sebab dia nak pergi on dia punya practical training di hospital, di dental clinic ni. Jadi dia kena tahu cakap Amiyah. Amiyah tu cakap local dialect. So kita pun
sedang mengajar mereka setiap satu kumpulan 5 orang sebab mereka pun tak naklah bayar mahal kan. So we cater for that group also. So Amiyah boleh, nak Fushah boleh. Fushah ni bahasa macam kita lah, bahasa buku kan, bahasa Quran. So kita ada itu. Dan akhirnya kalau sesiapa yang macam nak belajar qiraat, problem sebab kita bukannya hafal Quran. Kalau yang hafal Quran tu dia guna Quran Hafs dan dia belajar semua qiraat dalam Quran Hafs. Tetapi di Mesir ada menjual Quran spesifik kepada qiraat yang kita nak belajar. Misalnya kita nak belajar riwayat Warash ataupun riwayat Qalun, ada Quran spesifik for that. Dia dah tukar siap. So senanglah kita belajar tu, kita boleh baca tidak membuat kesilapan. InsyaAllah yang itu pun ada juga pada saya. So bolehlah contact kami di Arish Qiraat Center. Akhir sekali, saya perlukan terus sokongan padu daripada semua orang, terutama yang jadi warga Arish Qiraat Center yang sedang belajar, yang menginfak, yang menolong bagi saya nasihat, yang menolong menjayakan program-program Arish Qiraat Center, staf-staf saya yang saya hargai mereka, dan saya mengharapkan ramai lagi yang masuk bersama dengan Arish Qiraat Center sebab kita ada 7 program yang percuma. Program percuma adalah metodologi, Qiraat Hamzah, I'rab, Tadabbur. Tadabbur ni ketika ni kita sedang ada perbincangan sikit. Dan kita ada hadis, kita ada fardu ain iaitu solat berjemaah, dan wuduk dah habis. So boleh tengok dalam YouTube kita. Kita ada YouTube Arish Qiraat Center. Pergi ke bawah playlist, boleh tengok semua detail apa yang nak tengok semua yang benda macam metodologi, fardu ain semua ni recorded. So tariklah dan share lah ke saudara mara ataupun ke kawan-kawan semua, tidak menjadi masalah. Dan kita ada wakaf iktidak, ketika ni dia berhentikan sebab Ustaz Nazri tak berapa sihat. Akan disambungkan semula insyaAllah. So kita ada 7 program yang percuma. Gunalah, utilize. Ini semua daripada infak-infak ramai. So saya pun menjemput sesiapa saja yang nak menginfak. Arish Qiraat Center sekarang telah pun mempunyai bank account kita sendiri dengan bank Islam. Kita pun ada the PCR code. Kalau yang boleh, you can just snap it. Tak ada problem. Siapa-siapa yang rasa nak menginfak. So dia ada 2 infak. Satu infak that goes direct kepada guru-guru kita, ke under Liza Hatim. The other one you can infak direct to Arish Qiraat Center, yang kita akan gunakan hanya untuk program-program free, penyelenggaraan apa saja program yang kita jalankan di Arish Qiraat Center. So terima kasih banyak daripada